Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa qala al-bab at-tasi' fi fadilati salatil jama'ah. Jadi kita sampai pada bab yang ke-9 daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Yang mana bab ini adalah bab yang ke-9 pada menyatakan fadilat atau kelebihan solat al-jamaah, solat sembahyang berjemaah. Bab yang ke-9 pada menyatakan fadilat sembahyang berjemaah. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, berpesan akan daku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya bagiku, hai Abu Hurairah, sembahyang olehmu berjemaah, dan jikalau ada engkau duduk sekalipun, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi akan dikau dengan tiap-tiap sembahyang serta berjemaah itu pahala 20 sembahyang yang lain daripada berjemaah. Ini kelebihan fadilat solat berjemaah itu, ya, 20 kali ganda lebih daripada solat seorang yang bersendirian, secara bersendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajah wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil mufrad. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ah, kelebihan sembahyang berjemaah, ala salatir rajuli wahdah, atas sembahyang seorang laki-laki, ya, laki-laki seorang diri dia bersembahyang, dibandingkan dengan sembahyang berjemaah, ya, itu, ini sembahyang berjemaah itu ganjaran pahala dia lebih 25 darjat, ya. Dan kelebihan sembahyang sunat pada rumah atas memperbuat akan dia pada masjid seperti kelebihan sembahyang berjemaah atas sembahyang orang munfarid, ya. Jadi apa maksud hadis ini? Maksudnya solat yang fardu itu ganjaran pahalanya akan menjadi lebih apabila kita laksanakan secara berjemaah, ya. Manakala solat-solat sunat, solat-solat nafil, ya, itu ganjaran pahala dia lebih apabila kita lakukannya di rumah berbanding kalau kita buat di masjid. Sebab apa? Di masjid tempat untuk kita dirikan solat yang fardu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal
fadhi bi 27 darajah. Dan sabda Nabi SAW, sembahyang berjemaah itu melebihi ia akan sembahyang orang munfarid dengan 27 darjat, ya. Jadi ada riwayat hadis yang berbeza-beza, ada yang kata 20, ada yang 25, ada yang kata 27. Jadi itu adalah berbeza-beza riwayat hadis itu. Dia tidak menyalahi antara satu sama lain, ya. Maksudnya ganjaran pahala sembahyang berjemaah itu melebihi daripada solat yang dilakukan secara bersendirian, ya. Istimewa pula sembahyang di Mekah di dalam Masjidil Haram. Ini kalau kita lakukan sembahyang, kalau seorang diri pun kita sembahyang di Mekah tu, ganjaran pahala dia tak sama dengan kita sembahyang seorang diri, ya, di tempat-tempat yang lain atau di masjid-masjid yang lain, ya. Apatah lagi kalau kita lakukan sembahyang berjemaah di Masjidil Haram, ya, ganjaran dia akan berlipat kali ganda, ya. Riwayat daripada Hasan Basri rahimahullahu taala, katanya satu sembahyang di Mekah digandakan dengan 100,000 sembahyang pada yang lain. Ini nak berbanding dengan sembahyang kita di masjid ni, ya, dengan Masjidil Haram di sana, ya, jauh 100,000 kali ganda, ya. Dan puasa sehari di Mekah digandakan dengan 100,000 hari, ya. Dan bersedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Demikianlah tiap-tiap kebajikan digandakan dengan 100,000. Dan pada setengah riwayat bahawasanya kebajikan di Mekah digandakan dengan 1,000 kebajikan pada yang lain, ya. Ini ganjaran yang berlipat ganda, beratus ribu, beribu-ribu kali ganda. 1,000 tu mungkin sejuta kali ganda lah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Dan sabda Nabi SAW, yang terlebih afdal segala sembahyang, ini dalam semua sembahyang-sembahyang yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala ke atas kita, ya, yang terlebih afdal, yang terlebih mengandungi fadilat, kelebihan, ya, adalah sembahyang subuh pada hari Jumaat di dalam berjemaah. Ini sembahyang subuh secara berjemaah pada hari Jumaat, ya, itulah yang paling afdal sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terlebih muakkad berjemaah lain daripada Jumaat subuh, jemaah subuh pada hari Jumaat, ya. Kemudian subuh yang lain daripada hari Jumaat. Ini selepas kedudukan pada susunan keafdaliat. Ini afdaliat itu maksudnya yang paling mengandungi fadilat, kelebihan, ya. Selepas solat subuh pada hari Jumaat yang dilakukan secara berjemaah adalah solat subuh pada hari-hari yang lain selain daripada hari Jumaat, ya. Tapi dilakukan secara berjemaah lah. Kemudian Isya, ini selepas solat subuh pada hari-hari yang lain adalah fadilatnya mengikut ranking kesusunan fadilat tu, afdaliyat dia adalah solat Isya, kemudian solat Asar, kemudian Zuhur, kemudian Maghrib, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh berjemaah, kemudian ini selepas selesai solat subuh tu, dia duduk menyebut akan Allah, ini berzikir, berwirid, ya, berdoa, atau membaca Al-Quran ke, ya, bertasbih, ya, beristighfar, bertahmid, bertahlil, bertakbir, apa saja amalan yang menyebut mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk selepas solat subuh tu, ya, duduk menyebut akan Allah Taala hingga naik matahari. Ini sampailah ke waktu isyraq tu, adalah baginya dinding daripada api neraka dan lepas ia daripada neraka. Allahu Akbar. Itu amalan, ya, yang boleh kita lakukan untuk memelihara diri kita, menyelamatkan diri kita daripada ancaman azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selepas kita sembahyang subuh berjemaah tu, kita duduk. Kalau tak ada kerja lah, kalau orang yang ada kerja dia tak boleh lah nak
nak lapangkan masa dia tu, mungkin dia terpaksa bergegas nak kejar bas ke, ya, nak masuk office nak punch card ke apa ke, ya, atau yang nak berniaga tu nak kejar tapak berniaga ke, tak sempat lah pula kan. Jadi bagi yang tak ada kesibukan tu, macam bapa-bapa, ibu-ibu yang mungkin dah pencen, ataupun ada yang masih bujang atau penuntut, atau yang ada kelapangan masa, ya, boleh kita jadikan tu sebagai amalan kita, ya, selepas solat subuh tu kita duduk untuk berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini akan mendatangkan keselamatan, sitrum minan nar, ya, akan menjadi pendinding, ya, penutup, pelindung kita daripada api neraka, dan wabari'u minan nar, dan lepas daripada ancaman azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seorang laki-laki di dalam jemaah lebih ia atas sembahyangnya seorang diri 25 darjat. Ya, ini sembahyang seorang yang dilakukan dia secara bersendirian, nak dibandingkan dengan solat yang orang yang melakukan secara berjemaah. Orang yang melakukan dalam secara berjemaah itu akan mendapat ganjaran pahala lebih 25 darjat, ya, kelebihan. Ini sembahyang di dalam negeri. Ini waktunya, maksudnya dia bukan dalam status keadaan dia sebagai musafir, ya. Fa iza sallaha bi ardin falatin fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balaghat salatuhu 50 darajah, ya. Maka apabila sembahyang akan dia dengan berjemaah di dalam musafir, ini apabila dia dalam perjalanan yang jauh lebih pada 2 marhalah, maka menyempurna ia akan wuduknya dan rukuknya dan sujudnya. Ini kalau dia seorang diri lah, merantau katakanlah, ya. Kalau musafir biasanya dia akan sembahyang seorang-seorang lah, apa, jamak kasar dia, ya. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah, maka dia juga akan dapat ganjaran pahala, ya, 25 darjah, ya. Maka menyempurna ia akan wuduknya dan rukuknya dan sujudnya, yakni dengan sempurna segala syaratnya dan segala rukunnya, sampailah sembahyangnya akan 50 darjah. Mana 2 kali ganda, ya, kerana tiada muakkad berjemaah pada hak orang musafir. Kenapa? Waktu tu dia tidak diwajibkan, tidak di dituntut atas dia tu untuk sembahyang berjemaah, sebab dia dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, ya. Tapi dia sembahyang berjemaah, maka dilipat gandakan, dapat 50 darjah. Kalau biasa orang sembahyang kalau berjemaah dapat 25, ya. Kalau kita dalam negeri, kita bukan, kita sebagai mukim, kita tak musafir, kita dapat ganjaran pahala berjemaah 25. Tapi kalau orang yang musafir, mana dia dah tak ada tuntutan untuk berjemaah lagi dah, sebab dia dalam perjalanan, ya. Tapi kalau dia berjemaah juga, maka dia akan mendapat ganjaran 50 darjah, 50 darjah. Kerana mustahaknya, kerana musyaqqahnya, kerana dia kesusahan dia tu sebagai orang musafir, dia beramal dengan yang azimah, ya. Dia meninggalkan rukhsah. Rukhsah tu maksudnya dia boleh ringankan, boleh mengambil jalan yang mudah, ya. Dia qasar, ya, 2 rakaat contohnya, ataupun dia sembahyang sendiri dia. Tapi dia ambil jalan yang azimah, ya, beramal dengan azimah. Dia ambil yang musyaqqah, yang ada lebih kesusahan, walaupun dia dalam musafir, tapi dia gesa diri dia untuk berjemaah, maka dia dapat ganjaran lebih, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jama'ata 40 yawman kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dapat sembahyang berjemaah, ya, 40 hari. Ini amalan, ya. Apabila seorang tu dapat istiqamah sembahyang berjemaah selama 40 hari, maka apa ganjarannya? Kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Maka Allah Ta'ala, ya, di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada nifaq. Nifaq ni apa? Ni neraka, kita semua tahulah kelepasan daripada neraka tu.
ya, daripada azab api neraka, ya. Benar, ya, nar tu api. Kelepasan nifaq ni adalah penyakit munafik, ya, pura-pura kita terhadap agama Islam, ya. Jadi dengan seseorang itu istiqamah melaksanakan amalan solat berjemaah selama 40 hari, ya, dalam hadis satu riwayat yang lain ada dinyatakan bahawa waqala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhala al jannata bighairi hisab. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang, man shalla, barang siapa yang bersolat, al bardain, barang siapa yang bersolat pada dua waktu sejuk. Al bardain ni maksudnya daripada perkataan bard ni maksudnya ais lah, sejuk, ya. Bard. Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya, Allah Taala perintahkan pada api, qul ya nar, wahai api, qul ya nar kuni bardan, jadilah kamu sejuk, wa salaman, dan sejahtera, ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim. Jadi bard artinya sejuk, ya. Bardain ini sirah untuk tasniah, ya, untuk menunjukkan kepada dua kesejukan. Yang dimasukkan dengan dua kesejukan di sini apa? Ada dinyatakan nanti, ya. Man shallal bardain, barang siapa yang bersolat pada dua waktu yang dingin ini, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke syurga bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan, perhisaban, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang dua bardain, yakni sembahyang fajar dan sembahyang asar. Inilah yang dimasukkan dengan dua waktu dingin itu. Pada siang hari biasanya panaslah bila terbit matahari, tapi pada awal pagi dia adalah agak dingin, sejuk, ya. Dan pada petang hari bila matahari itu dah mulai redup, nak hampir terbenam, ya, maka waktu itu juga dingin sikit. Nak bandingkan dengan waktu tengah hari, ya, panasnya agak terik, ya. Jadi dua waktu dingin pada siang hari ini adalah waktu fajar, ini pada waktu pagi, dan pada waktu asar, iaitu pada waktu petang. Sebab tu kita ada zikir pagi dan petang, ya, doa pagi dan petang, ya. Maka dakhalal jannata bighairi hisab, dia akan dapat peluang untuk masuk ke syurga tanpa perhisaban, ya. Yakni barang siapa sembahyang dua bardain, yakni sembahyang fajar dan sembahyang asar berjemaah, ya. Itu dia punya syarat, dia mestilah kena berjemaah baru dia dapat fadilat tu dengan lebih sempurna. Nescaya masuk syurga dengan tiada hisab, ya. Ini masuk syurga tanpa perhisaban, tanpa perhitungan. Dan sebab dinamakan keduanya sembahyang bardain. Apa sebab dinamakan sembahyang bardain? Yakni dua sejuk, ya, dua waktu yang sejuk, kerana disembahyang akan keduanya pada dua waktu sejuk pada siang hari, ya, iaitu pagi dan petang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu zahiban wa raji'an 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hadir sembahyang jemaah, man syahida, syahidah tu maksudnya dia hadir, ya. Barang siapa hadir solat berjemaah, mana dia datang untuk menyaksikan, menghadiri, sembahyang berjemaah itu didirikan, ya. Di surat Allah Ta'ala baginya, kataballahu ta'ala lahu, perginya dan kembalinya, zahiban wa raji'an, ini pergi balik dia tu daripada masjid tu untuk solat berjemaah itu 10 kebajikan, ya, dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, ya, dan diangkatkan baginya 10 darjat. Allahu Akbar, ya. Dengan kita pergi berulang-alik ke masjid itu juga diberikan Allah Ta'ala kelebihan, ya. Dalam ada riwayat yang lain ada menyatakan bahawa setiap langkah juga akan diberikan pahala. Mana setiap langkah kita menuju ke masjid itu, setiap langkah itu Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pahala 10, 10 kali ganda, dan dihapuskan 10 kejahatan kita dan diangkatkan 10 darjat, ya. Allahu Akbar.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang bagi orang jiran masjid, yakni sembahyang yang afdal, melainkan di dalam masjid, ya. Jadi kalau orang tu rumah dia dekat sangat dengan masjid, sebelah masjid je, ya, ataupun rumahnya menghadap ke masjid contohnya, atau rumahnya belakang masjid, ya, jiran kepada masjid, sekeliling sekitar masjid, ya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la solata, kalau nak ikut ini agak tegas, mana tak ada solat, tak dikira bersolat bagi orang yang berjiran dengan masjid, melainkan solatnya itu hanyalah di masjid saja baru dapat pahala, ya. Tapi dimasukkan di sini, ya, afdal, mana tidak ada sembahyang lebih afdal baginya melainkan, ini maksudnya sembahyang yang fardu lah, ya, melainkan di masjid. Maka hadis ini ditingkatkan atas sembahyang fardu. Nampak? Maksudnya sembahyang fardu seseorang yang duduk berdekatan dengan masjid hendaklah dilakukan di masjid. Itulah yang paling afdal, ya. Dan barang yang dihubungkan dengan dia, ini segala perkara-perkara yang fardu, ya, yang disyariatkan, ya, maka hendaklah dilakukan di masjid, maka diperbuat akan dia pada masjid, itu afdal, ya. Dan barang yang lain daripada demikian itu diperbuat akan dia di rumah adalah lebih afdal, ya. Macam contohnya sembahyang sunat, ya, maka kita lakukan di rumah, itulah yang lebih afdal. Sembahyang nawafil, ya, nak sembahyang tahajud ke, nak sembahyang isyraq ke, kita buat di rumah itu lebih afdal. Nak sembahyang duha ke, ya, kita buat di rumah, ya. Kalau sembahyang fardu, 5 waktu itu afdalnya kita lakukan secara berjemaah di masjid, ya. Dan barang yang lain daripada demikian itu diperbuat akan dia di rumah afdal. Ini amal-amal yang sunat daripada diperbuat akan dia di masjid. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmatun wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Wal jama'atu rahmatun wal farqatu azabun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjemaah adalah rahmat. Wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, dan solat berjemaah itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala apa yang terkandung di dalam isinya. Wal jama'atu rahmah, dan berjemaah itu adalah satu rahmat. Wal farqatu wal furqatu azabun, dan perpecahan itu, berfirqah-firqah itu, berpuak-puak itu adalah azab, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang berjemaah itu rahmat, ya, dan iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang dalamnya. Dan bermula jemaah itu rahmat, yakni melazim akan jemaah al-muslimin dan muwafaqat dengan mereka itu menyampaikan rahmat atau sebab bagi rahmat, ya. Jadi apabila umat Islam ini berjemaah, ya, macam kita ahlu sunnah wal jamaah, maka kita hendaklah beriktikad dengan satu akidah, ya, akidah yang sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana dengan kita berjemaah itu akan menguatkan umat Islam, ya, dan akan menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab bagi rahmat, ya, apabila kita melazimkan berjemaah. Dan bercerai itu azab, yakni tiada muwafaqat, yakni tidak ada persepakatan dengan mereka, itu adalah menjadi sebab bagi azab, turunnya azab, ya. Timbulnya perpecahan, pertelingkahan, pergaduhan, perbalahan, sampai kepada peringkat peperangan, ya. Macam berlaku dalam sejarah umat Islam pun ada, ya, bagaimana berlaku perang saudara, ya. Faedah dibandingkan sembahyang berjemaah itu seperti air yang banyak, ya. Perumpamaan bagi sembahyang berjemaah itu, kalau kita nak bandingkan dengan sembahyang seorang-seorang, ya, sembahyang berjemaah itu diibaratkan seperti air yang banyak, ya, sebab dah berjemaah banyak, ramai, ya, maka air yang banyak. Maka kalau air yang banyak ini tiada menjadikan dia oleh kedatangan najis, melainkan mengubahkan rasanya atau warnanya atau baunya, ya. Kalau air itu dah banyak, dah lebih daripada 2 kolah, ya, maka kalau masuk najis sikit pun, selagi tak berubah rasanya, selagi tak berubah warnanya, ya, sifat-sifat dia,
baunya, maka ia masih suci, boleh digunakan untuk taharah, ya. Bersalahan dengan kalau air itu sedikit, tak cukup 2 kolak, ya, maka jadi najis dia. Kalau masuk najis, walaupun tak berubah rasa dia, walaupun tak berubah warnanya, walaupun tak berubah baunya, tapi sebab dia kurang daripada 2 kolak, ya, dan dah confirm masuk najis, maka jadi najis dia, ya. Jadi begitulah kalau berjemaah, kalau ramai-ramai kita dalam jemaah ni, bukannya semua soleh pun, yang jenis toleh pun ada, bukan semua yang kuat amal, baca Quran, pandai hafiz Quran pun ada. Ada yang qul huwallah pun tak hafal betul-betul lagi. Jadi kita tak tahu, tapi semua tu Allah kira, semuanya pahala, dapat ganjaran 25, ya. Dan dalam semua yang jemaah tu, bukannya semua yang khusyuk je sampai 100% pun. Ada yang tengah semayang ingat benda lain pun ada, ya. Tapi Allah Ta'ala kira semua tu sekali je, ya. Bandingkan kalau kita semayang sorang-sorang, nanti kita akan ditilik setiap segi, setiap sudut, ya. Dia akan lebih rumit. Jadi itu kelebihan dia bila kita melazimkan berjemaah, ya. Bersalahan air yang sedikit jadi najis ia dengan kedatangan najis, dan jikalau tiada berubah sekalipun, ya, walaupun tak berubah rasa dia, walaupun tak berubah warnanya, walaupun tak berubah baunya, tapi disebabkan dikurang daripada 2 kolak, masuk najis, maka najislah ia. Atau dikatakan adalah orang sembahyang seorang diri itu, seperti perumpamaan dia seperti apa? Binatang yang asing daripada taulannya. Macam kalau kambing tu dia tinggal seorang-seorang, dia tak mau duduk dalam kumpulan dia, ya. Maka tiada kuat ia, tak kuat dia maksudnya lemah dia daripada mempertahankan diri dia daripada ancaman, mungkin serigala ke, ya. Ataupun ada orang nak tangkap dia, curi, nak sembelih ke apa ke, maka dia akan mudah tertangkap, maka mudah diambil akan dia oleh harimau. Kalau harimau nak terekam dia pun, dia tak ada orang nak bantu dia, tak ada kawan-kawan dia, ya. Bersalahan yang berhimpun serta taulannya, ya, demikianlah syaitan kuat ia atas orang ni sembahyang seorang diri. Ini kalau seorang tu sembahyang berseorang diri, ya, dia tidak hadiri, lazimkan diri dia berjemaah, maka dia mudah diperdayakan oleh syaitan, ya. Kekuatan syaitan akan mengatasi kekuatan imannya, ya. Demikianlah syaitan kuat ia atas orang sembahyang seorang diri, dan tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjemaah. Jadi faedah dia apa? Apabila kita melazimkan solat berjemaah, syaitan akan lemah, ya, daripada memperdayakan kita, menipu kita, ya, dan menghasut kita pada perkara-perkara yang dosa. Dan lagi sembahyang orang yang seorang diri itu tiada disurat baginya pahala suatu melainkan barang yang diakalkan dia. Dan sembahyang berjemaah itu disuratkan baginya pahala sembahyang yang sempurna. Ini sembahyang berjemaah itu adalah lebih sempurna berbanding dengan seorang yang sembahyang berseorang diri. Kata Imam Razi rahimahullah, ia nukil daripada setengah ulama, sembahyang berjemaah itu hablullah. Habl ni maksudnya apa? Tali, ya. Yang dimasukkan dengan hablullah adalah sembahyang berjemaah. Ini kata Imam Razi rahimahullah, ya. Ini seperti yang disuruh, yang disurat akan kita, seperti mana disuruh akan kita berpegang dengan dia, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya. Itu ayat dia. Jadi wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah ini. Yang dimaksudkan dengan tali Allah ini menurut kata Imam Razi rahimahullah, ya, dia menukilkan daripada setengah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan tali Allah itu adalah sembahyang berjemaah, ya. Artinya, dan berpegang olehmu dengan tali Allah, yakni agama Islam, maka dinamakan dia tali kerana jalan yang sebenar itu sangat picit dan sebenarnya telah gelincir padanya kebanyakan makhluk, ya. Nak berpegang dengan nak berjalan ni, jalan yang lurus itu bukan mudah, ya. Maka barang siapa berpegang dengan tali Allah, maka sejahtera daripada tergelincir. Dan lagi, jadi maksudnya seorang yang sentiasa melazimkan dirinya solat berjemaah, maka dia akan sentiasa terpelihara, ya, dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita doa dalam sembahyang, kita ada doa,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah Taala tetapkan kita atas jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Jadi apabila seorang tu dia tidak ada sembahyang, maka dia akan terlepas tali yang untuk membawa dia ke jalan yang lurus itu, ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi Allah Subhanahu wa taala akan satu dusun di dalam syurga. Ini Allah Taala telah menciptakan, menjadikan, ya, suatu dusun di dalam syurga. Dikatakan baginya Madinatul Jalal. Madinah artinya apa? Bandar ataupun kota. Al-Jalal artinya kebesaran, keagungan. Jadi sebuah bandar, ya, sebuah kota yang penuh dengan kebesaran, ya. Itu Allah Taala jadikan di dalam syurga itu ada sebuah dusun yang dinamakan sebagai Madinatul Jalal. Dan padanya mahligai. Ini di dalam kota tersebut terdapat mahligai. Dikatakan mahligai azamah. Maksudnya namanya adalah mahligai azamah. Azamah itu keagungan, ya, kebesaran juga. Dan padanya satu rumah dikatakan baginya Baitur Rahmah, ya, terdapat satu rumah di dalam kawasan mahligai itu sebagai Baitur Rahmah. Dan padanya 4,000 sarir. Sarir ni kira macam katil lah, ya. Ada 4,000 katil di dalam rumah Baitur Rahmah tadi. Di atas tiap-tiap sarir itu, ini atas tiap-tiap katil itu 4,000 hurul ain. Atas satu katil itu 4,000 hurul ain. Hurul ain ni apa? Hurul ain ni bidadari itulah, ya. Bidadari syurga. Dan padanya barang yang tiada melihat oleh mata. Ini tak ada siapa pun pernah nampak keindahan, kecantikan bidadari tersebut, ya. Tak ada siapa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan tiada mendengar telinga, dan tiada terlintas atas hatinya. Ini dalam syurga itu segala kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalam syurga itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengari oleh telinga, dan tak pernah terlintas di akal fikiran atau di hati manusia, ya. Sembah seorang, yakni seorang sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa ia?" Ini nikmat-nikmat yang dinyatakan tu, ya Rasulullah, untuk siapa tu? Siapa yang akan dapat nikmat tu? Sabdanya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang sembahyang 5 waktu berjemaah. Jadi kalau kita ni ada seberahi, ya, keinginan nak mendapatkan kenikmatan tersebut, kita jagalah sembahyang berjemaah kita 5 waktu. Dan ini sebuah riwayat berkenaan Hadrat Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu, bahawasanya datang baginya perniagaan di Mesir 400 dengan muatannya. Jadi 400 kenderaan itu maksudnya 400 unta lah. Kalau waktu tu nak bawa barang banyak ni, kuda tak boleh bawa, ya. Unta yang selalu bawa banyak barang-barang ni. Maka keluar ia mendapat akan dia, maka lambat berpalingnya. Ini hingga luput akan dia takbiratul ihram serta Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyang fajar, dan mendapat ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk pada rakaat yang pertama. Maka tak kala selesai ia daripada sembahyang, bersedekah ia akan 400 unta yang datang dari Mesir itu sekaliannya di dalam sabilullah. Kemudian maka sembah ia, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perbuat baginya bagian-bagian, maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram?" Sabdanya, "Tiada." Ini sabda Nabi SAW, tiada. Ini apa keadaannya? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni kita tahu di kalangan para sahabat Asyaratul Mubasharah, ya, 10 orang yang dijamin syurga ketika mereka masih hidup lagi, ya. Rasulullah SAW memberikan perkhabaran baik untuk mereka sebagai antara 10 orang yang dijamin syurga. Dan beliau adalah seorang peniaga, ya, dan kita tahu dia seorang jutawan, ya. Jadi disebabkan sibuk dia menguruskan perniagaannya, terluput dia takbir yang pertama bersama imam. Ini imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah pada waktu itu.
maka dia sempat masuk pada rukuk, waktu rukuk, tapi dapat juga rakaat mana jemaah tu rakaat yang pertama, ya. Dan dia nak pahala, ganjaran pahala takbiratul ihram tu, ditanya pada Rasulullah SAW, kalau dia dia korbankan, dibelanjakan, disedekahkan segala muatan perniagaan dia atau unta-unta dia, hatta kalau hamba yang ada di atas unta tersebut kalau dibelanjakan, dimerdekakan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dia dapat meraih kembali pahala takbiratul ihram yang terlucutnya, yang terluput olehnya? Sabda Nabi SAW, tak akan dapat, ya. Dia tiada. Sabda Nabi, tak ada, kamu tak akan dapat ganjaran pahala takbiratul ihram itu. Ya Rasulullah, maka sembah sabda Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, aku jadikan barang yang di atas daripada segala mata benda sekalian di dalam sabilillah. Maksudnya segala muatan-muatan barang yang ada atas unta itu semua aku belanjakan untuk jalan Allah. Tercapaikah aku akan pahalanya? Sabdanya, tiada pun, tak dapat juga. Maka sembah ia adalah di atas tiap-tiap jamal itu. Itu setiap jamal itu maksud tiap unta-unta itu seorang sahaya bagiku, aku merdekakan dia. Maka bagi wajah Allah, ini nak menuntut keredaan Allah Ta'ala, adakah mampu untuk mencapai aku akan pahalanya? Sabdanya, tiada juga. Sabda Nabi SAW kata, kamu tak akan dapat ganjaran pahala takbiratul ihram yang terluput tadi. Kemudian sabdanya, hai Abdul Rahman, jikalau ada dunia dan barang yang di dalam daripada harta kamu dan engkau jadikan dia di dalam sabilillah sekalipun, tiada tercapai kamu akan kelebihannya. Ini kelebihan takbiratul ihram bersama imam tu. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu akmal wa atam. Jadi apa yang baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu semua daripada kelemahan diri saya sendiri. Ya, semoga apa yang kita dengar daripada fadilat-fadilat kelebihan solat berjemaah ini dapatlah kita beramal, ya, dan kita sampaikan kepada sekalian ahli saudara kita, kaum keluarga kita, ya, cucu kita dan mereka tidak ada, insya-Allah. Kita doa sekitar auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.